Sembahyang raya tu syiar. Tapi kenapa kita sanggup tinggalkan syiar kerana takut mati? Dah, bawa tenang kata dia. Kalau semua satu kampung mati, siapa nak sembahyang raya? Main tenung nasib pula dah. Dia macam judi pula dah. Pertamanya duit raya tu benda yang memanglah tak ada lah zaman Nabi. Banyak benda tak ada zaman Nabi. Ziarah menziarahi pada hari raya, dikhususkan hari raya saja. Tapi benda-benda tu benda baik. Benda yang tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab tahadau tahabu. Siapa bagi hadiah akan datangkan kasih sayang. Dan kita pun faham, bila kita bagi duit raya, bukan semata-mata kita bagi tu untuk orang kata apa, sonok-sonok nak tunjuk siapa kaya. Kita niat dia nak sedekah. Yang tu saja, niat sedekah. Jadi budaya yang tak baiknya adalah kita tak ajak anak kita tu. Ni rumah makcik ni bagi sikit. Jadi kalau bagi sikit tak boleh pergi ziarah rumah dia. Jangan kita beritahu kat anak kita, jangan cakap lebih kurang kat makcik. Kenapa makcik bagi sikit? Sebab ada sebahagian orang kecil hati dia. Kemudian yang budaya yang tak baiknya, orang yang mungkin memang musim pandemik ni, musim dalam keadaan kena buang kerja, musim dalam keadaan macam-macam, tiba-tiba dia tak boleh bagi duit raya. Kita kutuk dia dengan keadaan terdesak. Itu budaya tak baik. Tapi setakat nak bagi, dan memang raya nak bagi seronok, maka benda itu dia haruskan. Benda harus ni kita kurang-kurangkan mencari benda yang melibatkan keharaman perkara tersebut. Sebab dalam fatwa pun miskin untuk berkata benda haram. Kita kena cari yang bagi boleh dulu, baru kita tengok mana yang tak bolehnya. Yang tak boleh macam saya sebut tadilah. Kalau dibuat budaya bagi orang rasa bersalah, anak-anak pun nak pergi rumah Pak Long, tak mau pergi rumah Pak Ngah sebab duit raya Pak Long lagi banyak. Yang tu yang kita tak nak. Baik, sebenarnya salam tu bagus. Salam ni hapus dosa. Orang yang tak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, kemudian dia bertemu, maka Allah pun turun rahmat kedua-duanya. Salam ni yang kita faham ni salam tangan lah. Salam tangan, yang salam bagi salam tu pun dapat pahala juga. Tapi cerita dia salam sentuhan. Baik, bukan setakat salam sentuhan dengan bukan mahram. Ni isu bukan mahram. Bagi salam kepada bukan mahram pun Imam Nawawi masuk dalam bab bagi salam kepada bukan mahram. Ada perbincangan ulama. Bukan setakat perbincangan salam tangan tu menjadi perdebatan para ulama. Bagi salam Assalamualaikum kepada bukan mahram pun ada isunya dibincangkan oleh ulama fiqh. Sebab nak menjaga banyak benda. Takut-takut kita bagi salam, kita tengok nampak awet mana kita baru bagi salam. Makcik-makcik tak bagi salam. Yang tu pun tak jadi juga. Salam pun main-main kan. Assalamualaikum, tak jawab dosa, jawab gatal macam tu kan. Yang tu tak boleh tu. Tapi kalau salam tangan ni, lagi clear jawapan. Simple. Nabi kata barang siapa yang mengetahui betapa beratnya dosa bersalaman, bersentuhan antara lelaki mahram dan bukan mahram, nescaya dia lebih sanggup jarinya dicucuk-cucuk oleh jarum daripada api neraka. Bermaksud sentuh tak boleh. Bukan kata sentuh, khulwah berdua-duaan pun tak boleh, apatah lagi bersalam-salaman. Jadi kita kena tahu siapa boleh, siapa tak boleh. Sepupu boleh tak boleh. Kalau kata dua pupu boleh tak boleh. Pergi beraya rumah sepupu boleh salam, dan sepupu perempuan kalau lelaki. Bukan kata sepupu perempuan, kita beraya rumah girlfriend lagilah tak boleh. Jadi tengok yang mana boleh, yang mana tak boleh. Cumanya ada khilaf tentang salam dengan orang tua, ada khilaf ulama. Kita pun faham, ada juga perbincangan ulama tentang orang hulur tangan terlebih dahulu. Kita nak buat macam mana orang tua hulur tangan depan orang ramai, adakah memalukan dia kalau kita tak salam dengan dia? Ini menjadi perdebatan. Memang ada pandangan fatwa Dr. Yusuf Qaradawi, tapi dia tak syarat yang sangat ketat. Orang tu lebih ada kedudukan daripada kita, depan orang ramai, kalau tak salam dia jadi malu. Itu ada kaitan. Tapi kalau orang tu budak-budak muda daripada budak-budak muda pada kita, dia nak salam dengan kita tapi dia dah baligh, mungkin ada cara untuk kita kata no. Dan mungkin di belakang tabir ataupun di mana-mana tempat, tak depan khalayak, kalau kita tak salam dengan dia pun dia tak rasa malu. Ada beza dengan tak salam depan orang ramai, nanti orang nampak macam kita tak salam dengan dia, dia tu macam berdosa. Jadi benda ni kita kena tengok betul-betul hukum dia. Kalau kita betul tahu yang ni boleh, yang ni tak boleh, maka tinggalkan. Takut buat dosa pada hari raya.
Dia benda ni ialah sembahyang sunat. Nama pun sunat. Tapi walaupun mazhab lain, mazhab Ahmad bin Hanbal kata wajib. Mazhab Syafi'i kata kalau Nabi kata solat yang fardu tu 5, solat maktubah ada 5 sahaja. Tetapi Ahmad bin Hanbal dan juga beberapa para ulama lagi mengatakan Nabi tak pernah tinggal, sahabat tak pernah tinggal, maka jadi wajib. Cumanya perbezaan ulama tentang khutbah dan juga solat. Adakah bentuk itu menjadikan kewajipan untuk seseorang itu menunggu sampai habis khutbah? Benda itu harus. Cuma dan kita kena ambil iktibar satu benda. Khutbah tu setahun sekali. Topik pasal raya pun setahun sekali. Pernah tak baca khutbah? Bulan Syakban. Baca, tuan-tuan bergembiralah di hari raya. Orang tengok pelik, ni raya apa, puasa pun tak lagi, ada khutbah raya dah. Sebab itulah, kalau boleh, kita dengarlah khutbah. Khutbah bukan lama, 20 minit. 20 minit, setengah jam itu sahaja. Inilah peluang untuk kita dengar pesanan Tok Khatib setahun sekali. Mungkin pesanan itu bersifat lebih general, bersifat lebih universal, melibatkan kasih sayang kita bukan setakat dalam kampung, tapi melibatkan kasih sayang seluruh umat Islam di dunia. Mungkin poin yang dikumpulkan oleh Tok Khatib lebih teliti berbanding pada bulan-bulan yang lain. Sebab itulah duduk bersama dengan orang yang rukuk baca Quran. Warka'u ma'ar-raki'in. Kalau orang tengah rukuk, maka kamu rukuklah bersama dengan mereka. Kalau orang tengah sujud, sujudlah bersama dengan mereka. Kenapa? Agama sangat suka kita kebersamaan. Tambah-tambah dalam para kebaikan, dalam keadaan orang tengah buat baik, macam mana kamu boleh menghindarkan diri daripada bersama orang baik? Ramai orang saleh sedang duduk tengah dengar khutbah. Kenapa kamu keluar daripada barisan-barisan orang saleh? Itu yang tak berapa baiknya. Kalau boleh, kita spend waktu. Dan panduan tentang sembahyang raya, saya ingat terlepas kita pun semua dah tahu. Orang dah keluar dah, Jabatan Mufti keluar panduan sembahyang raya. Tak susah mana. Dan kita pun kena tahu, ada benda-benda yang terpaksa difikirkan oleh umara, iaitu pemerintah, untuk mengekang COVID. Sebab dia melibatkan perkara-perkara daruriyah, iaitu perkara melibatkan nyawa manusia. Benda ini sangat-sangat penting kita faham tentang maratib, tingkatan-tingkatan darurat. Mana lagi penting? Orang kata, sembahyang raya tu syiar. Tapi kenapa kita sanggup tinggalkan syiar kerana takut mati? Dah, bawa tenang kata dia. Bawa tenang. Kalau semua satu kampung mati, siapa nak sembahyang raya? Sebab itulah kita cuba teliti dengan baik, perhalusi dengan baik. Sekiranya tidak diizinkan, kita request lah juga, bagilah jalan. SOP itu kita buat lah, bagi betul-betul, kan? Kalau tak izin juga, balik rumah, tengok kaedah, ketua keluarga, ajak family. A to Z. Ini peluang. Ajak apa takbir yang pertama berapa kali? 7 kali. Takbir yang kedua, rakaat kedua 5 kali. Abah akan baca ayat-ayat ni sekian. Kita buat sama-sama, pakat boleh tak? Teks khutbah anak pula print kat Abah. Abah, kita baca teks khutbah ni. Abah, yang ditulis Jawi kita cari hak Rumi pula. Pakat. Tak ada masalah, insya-Allah. Nak malu apa kalau silap pun depan orang rumah ya. Ayah ni, dia lawat kubur ni tak ada masalah. Nabi dah hadis Nabi kan, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur, kemudian Nabi mengizinkan. Tak ada masalah. Yang jadi isunya adalah menetapkan hari raya sebagai hari untuk dia ziarah kubur. Yang tu cerita dia. Sebab raya ni walitukumilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Raya dia isu kamu cukup bilangan hari kamu puasa, kamu bertakbir kepada Allah. Dan supaya kamu bersyukur. Apa maqasid raya? Gembira. Kalau tidak kita tak takbir lah. Allahu Akbar, Allah. Gembira, seronok. Tiba-tiba kita pergi buat perkara sedih. Dia macam orang kata apa, tak berapa nak synchronize, tak berapa nak kena. Tapi adakah benda itu haram? Kalau kita kata benda itu wajib, kita kata pula Nabi kata yang tu tak boleh. Kita kata kalau tak pi tak boleh. Sebab dah benda ni memang dah ditetapkan dalam agama. Agama tak ajar begitu. Tapi kalau dia duduk KL, balik Penang pula sekali-sekala. Kubur mak pun setahun sekali. Bulan lain tak teringat nak pergi kubur mak. Time tu lah teringat nak pergi kubur mak. Dia nak pergi ziarah, silakan. Tak menjadi kesalahan. Harus. Okey. Orang kita ni kreatif. Benda ni memang nas dalam Quran, dalam hadis tentang ziarah ada kelebihan. Nabi kata tut'imut ta'am afshus salam.
Sebagian taqra'us salam ala ma arafta wa ala man lam ta'rif. Jumpa ikramud duyuf, banyak hadis muliakan tetamu, ziarahlah orang yang sakit, pergi jumpa orang-orang lama, ziarah jiran, wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bin sabil. Jiran dekat, jiran jauh memang banyak. Cuma kekangan, bila ada kekangan, ada SOP tertentu, semua orang faham. Kita faham dan kita harap orang pun faham. Bukan kita tak mau ziarah, takut-takut kita bagi benda yang tak kena dekat dia, kita bawa penyakit. Jadi bila semua orang faham, maka hati kita lebih terbuka. Sebab tu kalau kita ni dalam hati kita tertutup, tak dapat terima pandangan orang, dia susah. Sebab benda ni memang kita kena terima dan kita kena hadapi masa sekarang. Jadi kalau kekreatifan kita ni, nak tak kira lah nak tanggap gambar ke, nak buat video ke, nak sembang dengan mak ayah buat voice note ke, nak call pagi raya ke, terpulang. Asalkan maqasid tercapai. Apa dia? Hubungan silaturrahim itu berkekalan. Bayangkan orang duduk, mak duduk kat US, anak duduk kat Malaysia. Kan? Tapi kalaulah dia berhubung, sampaikan kata-kata yang baik, call atau telefon, berkekalan, berpanjangan, tak ada masalah. Hubungan erat dengan begitu baik, maka itu pun satu benda yang baik. Tapi kalau duduk satu rumah, bahasa kesat, cemburu tak tentu pasal, kata lebih kurang, ini perli, adik-beradik ipar dua, perli, pun tak jadi juga. Jadi isu dia sekarang adalah bagaimana kita nak mengeratkan dalam apa saja teknologi yang ada, dalam apa saja keadaan, kita boleh faham tujuan dia, ikat antara hati. Bukan semestinya tangan terikat salam, tapi hati penuh kedengkian, tak jadi juga.